Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idhna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Sabahun nur, sabahul khair. Selamat pagi. Salam pertemuan dalam pertemuan Hayati Quran siri yang ke-387 bersama dengan saya Umar Aziz. Moga-moga pertemuan ini menjadikan kita semakin dekat dengan Al-Quran. Ada sedikit sebanyak pengajaran yang kita boleh dapat daripada Al-Quran, dan moga-moga Al-Quran kita boleh bawa dalam kehidupan seharian. Amin ya rabbal alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat yang bersama Rohida Abdul Aziz, Nur Hayati Yahya, Galid Sprit, Meriam Ismail, Zuraida Siddiq, kemudian Rohaizat Ramli, Kati Khairuddin, Amida Rauda, Izzi Aish, Cik Azharia, Cik Mai, Rena Khairil, Safia Sapian, Kamiza Muhammad Amil, Siti Arfa binti Harun, Farida Ismail, Zainun Hadi, Zaliha Kamaruddin, Siti Zabida Hasan, Aidarina Muhammad Rashid, Rahila Junid, Siti Fatimah, Anna Sukaimi, Syamsiah Salih, Razali Muhammad Nurdin, Habibah, dan juga Syakirah Elvira, serta sahabat-sahabat yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Hari ini kita nak membaca, meneliti, menghayati daripada surah yang ke-6, surah Al-An'am, muka surat 146, ayat yang ke-141. Lalu mohon sahabat-sahabat catatkan di ruang komen muka surat 146 ayat yang ke-141, surah yang ke-6, surah Al-An'am. Sebelum kita bermula, apa kata sama-sama kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a'i ilal huda wa dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin, amin ya rabbal alamin. Lalu lagi sekali kita ulang surah yang ke-6, surah Al-An'am, muka surat 141 ayat, muka surat 146, minta maaf, ayat yang ke-141. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang bantu share. Moga-moga mempermudahkan kepada sahabat-sahabat yang baru join. Ahlan kepada sahabat semua. Mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas, dan juga tag rakan-rakan yang lain. Lalu ketika mana Al-Quran telah mencerita dan membicarakan kepada kita bagaimana manusia dan juga khususnya masyarakat Arab jahiliyah, mereka telah menyalahgunakan nikmat Allah daripada binatang ternakan dan juga tanaman. Yang kita telah baca bermula daripada ayat yang ke-136 hinggalah ayat 139. Bagaimana Allah menceritakan 4 sikap buruk mereka ketika mana Allah kurniakan nikmat kepada mereka. Mereka banyak mengasingkan harta mereka daripada binatang ternakan, daripada tanaman untuk berhala. Sama ada mereka asingkan secara langsung yang mereka berikan untuk berhala, ataupun pada waktu itu yang mereka asingkan atas nama berhala, lalu pada waktu itu binatang itu, tanaman itu mereka tak gunakan, kononnya ianya adalah untuk berhala. Dan ada juga binatang yang mereka sembelih, namun pada waktu itu mereka menggunakan nama berhala. Lalu nikmat-nikmat yang Allah kurniakan
pada waktu itu manusia gunakan untuk melakukan maksiat kepada Allah daripada sudut binatang ternakan mahupun tanaman. Sebab itulah kata para ulama tafsir pada ayat 141, ketika mana Allah telah selesai menceritakan sebahagian daripada kebatilan, daripada ciptaan dan rekaan, daripada pembohongan yang telah dibuat oleh masyarakat Arab jahiliyah dan tentang harta yang mereka asingkan untuk berhala-berhala mereka, maka pada ayat 141 Allah Subhanahu wa taala mula menerangkan sesungguhnya semua ini sebenarnya penciptanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan tanaman, Allah yang pada waktu itu menciptakan pokok serta buah-buahan. Lalu pada waktu itu ketika mana manusia menggunakan ciptaan Allah yang Allah telah berikan kepada mereka pada jalan yang salah, untuk melanggar perintah Allah, untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah satu kerosakan dan juga kebatilan. Wa anna minal wajib, dan sewajibnya, sepatutnya apa jua ciptaan Allah, apa jua nikmat kurniaan Allah sepatutnya digunakan untuk mentaati Allah pada perkara yang dibenarkan oleh Allah, bukannya digunakan untuk berhala, bukannya digunakan atas nama berhala. Maka sebab itu Allah bawakan ayat 141 menceritakan tentang tanaman, dan ayat 142 menceritakan tentang binatang ternakan. Begitu juga ayat seterusnya. Sebab kalau kita nampak pada ayat 136 dan juga seterusnya, bagaimana mereka mengasingkan binatang dan juga tanaman untuk berhala-berhala. Lalu apa pengajaran yang kita boleh dapat? Tak ada suara? Adakah memang tak ada suara? Tanaman untuk adakah tak ada suara? Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat. Ada yang komen, saya baru perasan kenapa tak boleh masuk live dan tak ada suara. Adakah tak ada suara? Sebab saya lupa nak tanya di awal tadi, adakah tak ada suara? Ada. Okey, jelas. 2 orang kata jelas, 3 orang kata jelas. Okey. Lalu mungkin bukan daripada pihak saya. Okey. Lalu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu minta maklumkan kalau tak ada suara. Sebab sepanjang malam tadi pun saya tak dapat tidur, sebab opah saya, nenek saya, opah saya masuk hospital, masuk ICU, dan sampai sekarang masih lagi belum ada berita, masuk zon merah. Harap beliau tak ada apa-apa, walaupun sebenarnya usia beliau pun dah lanjut. Lalu sebab itu kadang-kala saya terlepas pandang. Lalu sebab itu mata pun nampak mengantuk, sebab sepanjang malam tadi tak dapat tidur, tunggu berita daripada keluarga, daripada adik-adik saya yang menguruskan. Lalu sebab itu minta sahabat-sahabat doakan, moga Allah anugerahkan yang terbaik untuk opah saya, sama ada sembuh dalam keadaan sembuh yang sempurna, ataupun apa jua yang terbaik untuk beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Lalu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebab itu saya tak perasan. Kalaulah ada yang komen tak jelas dan sebagainya. Lalu adakah sahabat-sahabat jelas kenapa Allah bawakan ayat 141? Ayat 141 Allah nak menceritakan bahawa semua tanaman, sama ada ianya tanaman dalam bentuk buah-buahan ataupun dalam bentuk tanaman dan sebagainya, itu semuanya Allah yang ciptakan. Nak menunjukkan bahawa apa yang dilakukan oleh masyarakat Arab jahiliyah pada waktu itu, mengasingkan tanaman untuk berhala mereka, itu adalah benda yang salah. Sebab itu apa pengajarannya daripada ayat ini? Pengajaran daripada ayat 141 ini, sebelum kita masuk padanya, adalah pengajarannya adalah bahawa tidak sepatutnya manusia pada waktu itu menggunakan nikmat
untuk perkara yang Allah murka. Tak sepatutnya manusia menggunakan nikmat untuk perkara-perkara yang Allah murka, benda yang Allah tak suka. Sebab ini nikmat Allah, ini kurniaan Allah, ini adalah ciptaan Allah. Allah ciptakan untuk manusia mengambil manfaat. Bukannya pada waktu itu diberikan untuk berhala, tak digunakan atas nama berhala, ataupun pada waktu itu digunakan atas nama berhala, sebenarnya ianya adalah nikmat Allah, ciptaan Allah. Lalu pengajarannya, jangan kita menggunakan nikmat yang Allah kurniakan untuk benda yang Allah murka. Mata adalah nikmat, maka hendaklah kita melihat perkara yang Allah benarkan. Tangan adalah nikmat, maka jangan digunakan pada benda yang Allah tak suka. Kaki adalah nikmat, melangkah ke mana. Harta adalah nikmat, digunakan di mana. Akal adalah nikmat, digunakan untuk apa. Lidah adalah nikmat, digunakan untuk apa. Maka pengajarannya adalah bahawa Allah menegur pada ayat 141 ini orang-orang Arab jahiliyah yang pada waktu itu menjadikan tanaman, menjadikan pada waktu itu buah-buahan daripada hasil kebun mereka pada waktu itu untuk berhala. Lalu Allah jelaskan ini semuanya adalah ciptaan Allah. Allah yang cipta, Allah yang kurniakan. Kenapakah digunakan pada perkara yang Allah larang, pada perkara yang Allah tak suka, pada perkara yang Allah murka? Sebab itu firman Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu di sini sebut, dan sesungguhnya selayaknya bahawa nikmatnya Allah kurniakan itu digunakan pada perkara yang Allah suruh, pada perkara yang Allah benarkan. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwallazi ansha'a jannatin ma'rushat wa ghayra ma'rushat wan nakhla waz zar'a mukhtalifan ukuluh waz zaituna war rumman mutashabihan wa ghayra mutashabih. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwa, wa terjemahnya adalah dan, huwa terjemahnya adalah dia, iaitu Allah. Wa huwa, dan dialah, iaitu Allah. Allazi, zat yang, ansha'a, telah menciptakan. Lalu Allah yang telah menciptakan, maka gunakanlah pada perkara yang Allah benarkan. Apa yang Allah ciptakan? Semua benda ini. Firman Allah, jannat, kebun-kebun. Kebun-kebun yang bagaimana? Ma'rushat, yang menjala tanaman padanya. Lalu ada tanaman yang pada waktu itu menjala di atas tanah. Wa ghayra ma'rushat, dan ada tanaman yang tidak menjala di atas tanah, ianya pada waktu itu meninggi. Berkenaan tentang ma'rushat dan juga ghair ma'rushat, maka ada beberapa pandangan. Antara pandangan yang paling mudah adalah pada waktu itu ada tanaman yang pada waktu itu menjala di atas tanah, ada pada waktu itu tanaman yang tidak menjala tetapi meninggi. Maka apapun bentuk tanaman, firman Allah, semuanya Allah ciptakan. Begitu juga pokok-pokok yang biasa masyarakat Arab nampak. Pokok-pokok yang pada waktu itu dianggap mempunyai kelebihan yang lebih berbanding daripada tanaman yang lain. Firman Allah, begitu juga Allah menciptakan wan nakhla, pohon kurma. Kerana masyarakat Arab nampak pohon kurma di hadapan mata mereka, mereka mengambil manfaat daripada pohon kurma. Kerana itu yang biasa mereka jumpa. Mereka ambil manfaat daripada buahnya, daripada pelepahnya, daripada batangnya dan sebagainya. Maka sebab itu Allah sebut secara khusus tentang pohon kurma. Maka firman Allah, Allah lah zat yang telah menciptakan kebun daripada tanaman yang menjala maupun yang tidak menjala. Bahkan secara khusus Allah menyebut tentang pohon kurma. Firman Allah Subhanahu wa taala, begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Lalu bila disebut tentang pohon kurma secara khusus, kerana itu yang dilihat oleh masyarakat Arab.
manfaatnya, dilihat sentiasa, diambil manfaat daripadanya, maka sebab itulah disebutkan secara khusus supaya manusia pada waktu itu ingat Allah, kembali kepada Allah, beriman kepada Allah, dan pada waktu itu percaya kepada Allah, bukannya menggunakan nikmat ini pada perkara yang Allah murka, pada perkara yang Allah larang dan tidak suka. Firman Allah Subhanahu wa taala, begitu juga Allah lah yang telah menciptakan waz-zar'a, dan tanaman-tanaman, mukhtalifan, yang pelbagai, yang bermacam-macam, ukuluh rasanya. Bahkan bukan sekadar rasa, disebutkan di sini ianya pelbagai, daripada sudut rasa, daripada sudut warna, daripada sudut bau, daripada sudut saiz, dan juga daripada banyak benda mukhtalifah, ianya adalah pelbagai. Lalu sengaja Allah sebut waz-zar'a mukhtalifan ukuluh, dan tanaman yang Allah ciptakan yang mana pelbagai rasa, pelbagai bau, pelbagai warna, pelbagai bentuk. Kenapa? Nak menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Qurtubi, di sini nak menunjukkan kekuasaan Allah. Bagaimana tanaman itu ianya ditanam daripada benih yang sama, ianya adalah jenis buah yang sama, ianya disiram dengan air yang sama, ianya pada waktu itu diperhatikan oleh oleh penjaga yang sama, iaitu oleh manusia yang menjaganya pada tanah yang sama. Tetapi nak menunjukkan Allah yang menciptakan, lalu sebab itu dalilnya adalah mukhtalifan ukuluh, berbeza saiznya. Tak ada buah yang mana walaupun sama jenis, ianya sama saiznya, berbeza saiznya, berbeza warnanya, berbeza pada waktu itu rasanya, apatah lagi baunya. Ini semuanya menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Qurtubi rahimahullahu taala. Begitu juga Allah menyebut tentang buah-buahan yang berikut. Kerana itu banyak dilihat oleh masyarakat Arab supaya mereka sedar ianya adalah nikmat Allah, kurniaan Allah. Firman Allah waz-zaitun, begitu juga Allah telah menciptakan zaitun. War-rumman, Allah telah menciptakan delima. Mutasyabiha, yang mana sama daunnya, daun pokok itu sama kelihatan. Wa ghayra mutasyabih, namun berbeza rasa dan juga buahnya. Macam mana ada yang sama tetapi rasa dan buahnya berbeza? Siapa yang menjadikan semua ini? Maka yang menjadikan hanyalah Allah. Lalu itu baru satu contoh tentang tanaman. Bagaimana pula tentang diri kita? Bagaimana diri kita, bagaimana pada anggota tubuh badan kita berbeza. Bagaimana kita dengan adik kita berbeza, padahal daripada ayah yang sama, daripada ibu yang sama. Bagaimana manusia itu tak ada yang sama, berbeza perangainya, sikapnya, rupanya, percakapannya, dalaman luaran dia, semuanya berbeza. Walaupun dia mungkin kembar yang seiras, tetap ada berbeza. Bagaimana Allah boleh jadikan berbeza 6 bilion manusia? Ini baru satu waktu. Bagaimana Allah boleh menjadikan berbeza manusia itu daripada zaman Nabi Adam sampai kiamat? Itu baru manusia. Kenapa manusia itu dia menggunakan tangan pada perkara yang Allah murka, mata pada perkara yang Allah murka, kaki pada perkara yang Allah murka, akal pada perkara yang Allah murka. Belum lagi tanaman-tanaman. Ada berapa banyak contohnya buah mangga? Ada berapa banyak contohnya buah mangga? Firman Allah, mutasyabiha, nampak sama pada daunnya, pada pokoknya. Ghayra mutasyabih, tetapi tidak sama pada rasanya, bau dia, warna dia, bentuknya. Dan ada berapa banyak jenis mangga, dan tak ada yang sama. Ada berapa banyak jenis mangga? Bilion, trilion, tapi bagaimana semuanya boleh berbeza daripada yang lain?
itu baru mangga. Bagaimana pula dengan buah yang lain, apple, anggur dan sebagainya, semuanya berbeza. Bagaimana nak menjadikan berbeza itu bukan satu benda yang senang. Menunjukkan ianya hanyalah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia buat kereta, baru tiba pada design yang ke-8, ke-10, dia dah habis idea. Kembali balik kepada bentuk yang sama. Cumanya nampak sedikit ubah pada bentuk itu dan ini, tapi masih lagi nampak sama. Manusia habis idea untuk buat berbeza. Lalu sebab itulah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ini semuanya adalah nikmat Allah. Lalu kenapa Allah sebut tentang buah-buahan tanaman? Nak menegur orang yang mana daripada kalangan masyarakat Arab jahiliyah yang gunakan tanaman itu untuk melakukan perkara yang Allah tak suka. Mereka pada waktu itu letakkan atas nama berhala, bagi atas nama berhala, biarkan atas nama berhala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menegur mereka. Sebab itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kulu, makanlah kamu, gunakan pada perkara yang Allah benarkan. Lalu kulu menunjukkan kepada apa? Bahawa gunakanlah nikmat itu pada perkara yang Allah benarkan. Makanlah dia. Kulu, makanlah kamu, min, daripada thamari, buah-buahan yang Allah telah ciptakan. Iza asmar, ketika mana ianya berbuah. Makanlah daripada buah-buahan itu. Perintah untuk makan sebenarnya merujuk pada waktu itu kepada perkara yang Allah benarkan. Gunakanlah nikmat pada perkara yang Allah benarkan. Harta Allah kurniakan, gunakan pada perkara yang Allah benarkan. Anggota tubuh badan Allah kurniakan, gunakanlah nikmat pada perkara yang Allah benarkan. Lalu apakah pengajaran dia? Pengajaran daripada perintah untuk makan daripada buah-buahan. Apakah perintahnya? Guna pada waktu itu nikmat pada perkara yang Allah benarkan. Bahkan apabila pada waktu itu kita ada nikmat, firman Allah pada perkataan berikut, sumbangkan, infakkan, berikan ketika mana pada waktu itu kita ada nikmat kepada yang lain. Sebab itu firman Allah, wa'atu, dan berikanlah kamu haqqahu, haknya. Lalu maksud daripada hak tanaman, daripada hak buah, setengah ulama mengatakan ianya adalah zakat. Tetapi sebahagian besar para ulama mengatakan bukan zakat, kerana zakat diwajibkan di Madinah. Adapun kita telah belajar bahawa majoriti para ulama berpendapat suratul An'am turun di Mekah. Lalu maksud hak di sini adalah sedekah dan juga pemberian. Lalu firman Allah, wa'atu, dan berikanlah kamu haqqahu, hak-hak fakir miskin, orang yang memerlukan daripada tanaman kamu, daripada buah kamu, yauma, pada hari hasadih, masaknya tanaman pada waktu itu. Lalu zakat kena tetap bagi. Tetapi selain daripada zakat, berikanlah hak fakir miskin daripada tanaman ini. Kerana kalaulah Allah berkehendak, tanaman ini boleh tak jadi. Kalaulah Allah berkehendak, tanaman ini boleh semuanya mati. Namun ketika mana masaknya tanaman itu, maka firman Allah, berilah kamu sebahagian daripada hak tanaman ini. Ketika mana ianya masak, memberi pengajaran, apa jua nikmat yang kita ada, sampaikan sedikit kepada yang memerlukan. Sama ada nikmat itu adalah nikmat harta, ataupun nikmat itu adalah nikmat sesuatu anugerah yang kita tahu daripada ilmu, daripada kecerdikan, daripada kepandaian, kongsikan, bantu orang lain. Sebab itu sabda Nabi SAW, membantu orang yang tidak tahu melakukan sesuatu, maka itu pun adalah sedekah. Contohnya kita tahu buat sesuatu, kita tak ada harta nak bagi, tetapi kita bantu dengan kepandaian yang kita ada, maka itu pun adalah sebenarnya berkongsi nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apakah pengajaran daripada firman Allah, wa atu haqqahu yawma hasadih? Pengajarannya adalah pada waktu itu berkongsi nikmat yang Allah beri kepada orang yang memerlukan.
firman Allah Subhanahu wa taala, wala tusrifu, dan janganlah kamu membazir. Nikmat itu jangan dibazirkan. Nikmat itu jangan pada waktu itu disalahgunakan. Kenapa? Firman Allah Subhanahu wa taala, innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak yuhibbu, menyukai al-musrifin, orang-orang yang membazir, orang-orang yang berlebih-lebih, dan orang-orang yang melampaui batas. Kita akan kongsikan lebih lanjut tentang wala tusrifu esok insya-Allah. Lalu ada beberapa pengajaran yang kita telah dapat. Moga-moga kita dapat amalkan. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat. Moga pertemuan ini adanya manfaat. Kita jumpa jam 6 petang nanti dalam program Hamba Ilahi insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairah. Terima kasih semua yang kali pertama join. Jemput join Telegram channel Kuliah Umar Aziz.